لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, imam serta seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi dikasih sekalian. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurnianya pada malam ini kita dapat berkumpul di awal bulan Zulhijjah ini. Saya rasa sebelum saya mulakan ceramah saya pada malam ini, kalau bolehlah sama saya minta bantuan Bani dari awal gereja dan saya minta semua orang boleh bantu semua orang minta berjalan di depan main-main jalan semua main lagi-lagi semua main jalan main orang jalan kalau begitu lagi main lagi-lagi tak kasih itu tadi dulu. Tahu ngaji betul. Dia tu dia kan tu tak apa semua. Boleh ah? Lain kali macam ni. Sebab saya kita nak ceramah tak boleh kawan pinjam. Bukan tipu tuan, macam tipu. Bagi tempat tuan sekalian. Ini cara mengaji yang betul. Kalau kita buka dalam pagi hadis 40 hadis yang kedua, bagaimana Nabi SAW Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi SAW, rukbatai ila rukbatai, lutut bertemu dengan lutut, yadain ala fakhazain, tangan di atas paha Nabi. Dekatnya Jibril alaihissalam mari nak tanya Nabi SAW. Sedangkan wahyu Jibril yang buat turun, Jibril yang buat turun wahyu. Tapi Jibril turun, ya Muhammad akhbarani anil Islam, ya Muhammad akhbarani anil ihsan, ya Muhammad akhbarani anil iman, ya Muhammad akhbarani anil ihsan. 3 perkara. Jibril alaihissalam tanya Nabi SAW. Bukan Jibril nak mengaji, Jibril tunjuk cara nak mengaji. Betul tuan sekalian, bukan di sini mana-mana tuan sekalian, tapi bukan tahu pasal semua tuan sekalian. Soalan saya di Penaka, tuan main dah depan, tak main lekap lu siapa pungai betul itu semua. Ini kalau takut kena pungai dia tu baru main baru dia duduk. Kemudian kan nampak semangat. Boleh tuan-tuan marah baik. Tuan-tuan ada majlis sekalian, kerana sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah, bulan yang
menjadi bulan haji. Kalau kita sebut bulan ini, kita mula dengan bulan Rajab, berakhir bulan Zulhijjah. Bulan Rajab, semua kita tahu kita dah bersiap dah. Persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak bulan Rajab. Dan kita sambut bulan Rajab ni dengan peristiwa yang berlaku di bulan Rajab. Tentulah Isra wal Mi'raj bulan Rajab. Bila mari bulan Syaban, dan kita pun tahu bulan Syaban ini tak sama dengan bulan-bulan lain. Dan dalam bulan Syaban kita juga menyambut nisfu Syaban. Kita ada nisfu Syaban apabila tiba di bulan Syaban, 15 Syaban. Tentu bulan Syaban ni bulan yang besar dan hebat. Habis bulan Syaban kita masuk bulan Ramadan. Semua makhluk seluruh dunia tahu bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Sejahil-jahil tak mana pun, kalau dia tak pandai nak urai tentang Ramadan itu, tapi dia tahu Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan lain. Tidak ada bulan yang diwajibkan berpuasa di siang hari kecuali bulan Ramadan. Sebulan diwajibkan. Tuan-tuan sekalian, maknanya bulan Ramadan ini mulia pada bulan lain. Dan orang kita pun sedar. Kalau kita tengok surah masjid kita pun berubah. Bulan Ramadan tentulah ramai pada bulan lain. Maknanya kenapa bulan Ramadan tu ramai? Orang boleh duduk lama di masjid, orang boleh lama di surau. Maknanya bodoh-bodoh dia pun dia faham bulan Ramadan ini bulan yang berbeza di bulan lain. Tapi kalau tak kenal Ramadan, kata Ramadan semacam sebalas je, ni bingung teruk sangat. Mana dia tahu? Lepas tu kita tengok surau buruk cabut-cabut bulan Ramadan, ramai juga. Ramai lah pada hari biasa. Semua ramai mula lah. Ujung-ujung tu baru kurang sampai keluar. Tunggu Ramadan datang pula. Itu cerita. Tapi maknanya sekurang-kurangnya dia faham bulan Ramadan ni berbeza daripada bulan yang lain. Itu 3 bulan: Rajab, Syaban, Ramadan. Sehingga orang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Orang baca Rajabah, saya baca Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Ramadan, bulan Rajab dan Syaban. Wa ballighna Ramadan. Tolong sampaikan kami di bulan Ramadan. Maknanya 3 bulan ini. Habis dia bulan Ramadan, kita masuk Syawal. Syawal ni kita panggil bulan apa? Syawal, bulan raya. Raya di sekitar hari pertama tu je. Sekitar hari pun tak sampai. Ada hari pertama tu yang kita dapat raya kedua, raya ketiga, raya ke-15, raya ke-17, raya ke-27, raya 30, tu kita galak. Buat api lah, buat makan, tapi tak ada apa, itu kita je. Orang Melayu libat menambah pokok pandai. Dan tu tuan-tuan, kalau kita nak tambah apa pun, jangan berjadi macam hukum. Takut orang jadi payah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang masjid surau kita nak buat satu benda tu, lebih lagi benda yang melibatkan hukum, benda yang melibatkan hukum, lebih baik kita minta pandangan pada ahli ulama. Kalau dia kata harus, tak ada apa. Kalau dia kata boleh, tak apalah. Kalau dia bagi pandangan jangan. Saya dah tengok macam surau-surau lagi, surau-surau baru tidak kan, lepas mayang mereka buat bulatan salam dulu. Ada buat bulatan salam dulu. Benda ni tuan-tuan sekalian, cuba kita berbincang tengok. Benda tu baik, tak ada, benda tu baik, kita tak kata tak baik. Tapi kalau dia menjadi satu bebanan, menjadi satu kepayahan, menjadi satu resah gelisah,
Sepatutnya tak payah. Tak ada, sepatutnya tak payah. Kenapa tuan-tuan sekalian semayang ni dia sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis cakap. Jadi tempat-tempat lain kalau kita pergi Saudi, pergi Mesir, pergi mana, mereka pakai cuba bila. Kita ni alhamdulillah lepas bagi salam duduk dulu wirid. Allahu akbar la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa yu'minu ala kulli syai'in qadir. Sambung lagi Allahumma ajirna minan nar. Sambung lagi amanar rasul. Sambung lagi syahidallah. Sambung lagi subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Sambung lagi Allahu akbar Allahu akbar. Sambung lagi afdalul zikr ma'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus sambung lagi doa ni minta terus. Itu. Sambung lagi pula lepas tu pula buat bulatan pula. Daripada semayang, hak semayang 5 minit tu, yang hak ni sambung sampai setengah jam. Kalau saya sebut begini, tuan-tuan saya kira kata Ustaz Talib ni Wahabi ke? Bukan Wahabi, tuan-tuan sekalian. Aku pun benci ke Wahabi ni. Tapi kalau benda tu boleh jadi bebanan pada orang yang baru, tuan-tuan sekalian, kenapa kita tak mau ni? Tuan-tuan sekalian, tak apalah kita berhenti setakat mati tu. Yang buat bulatan, saya pun lemah ke tak? Nada, jadi nak kena pula, kena ramai pula, yang tu pula makan pula 10 minit, 5 minit. Jadi maknanya panjang cerita. Kena pula kawan tu dia ada kerja, dia balik dulu. Ni tak boleh dunia orang. Ni pun semua jadi. Maknanya benda yang tidak jadi hukum, akhirnya benda tu jadi masalah. Yang menyebabkan orang rasa ringan lah. Banyak benda sangat dia kena buat semua. Sedangkan kita kena ingat, semayang ni habis tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, selesai cakap tu. Siapa nak wirid, siapa nak balik semua. Tapi alhamdulillah orang kita bagus dah. Sakat Allah Akbar pada minggu tak apa. Tapi kalau dia tambah sikit hari lagi orang fikir pula, kalau kita tambah satu lagi boleh tak? Nah itu. Lepas salam tu kita pakai buat bulatan, buat qasidah pula. Tambah tuan-tuan sekalian. Kalau tambah jadi satu sekali-sekala tak apa tau. Kalau tambah dia jadi satu benda yang membebankan, sepatutnya kita kena berfikir. Bagi saya lebih baiklah kita buat cara kita lepas bagi salam, assalamualaikum mungkin kita baliklah semua. Kita takut orang baru ni rasa beban sangat. Tuan-tuan sekalian. Sebab penambahan tuan-tuan sekalian. Betul tambah benda baik, saya tak nafikan. Tapi kalau kita nak tambah benda baik yang menyebabkan orang terasa orang panggil, kalau mengarik itu tuan-tuan pukul 8, 5 minit habis 8 subuh habis. Orang panggil, dia menyebabkan dia jadi tolak. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi SAW bulan Ramadan Nabi keluar 3 hari saja semayang. Nabi keluar 3 hari saja. Bukan Nabi tak mau keluar hari-hari, mau. Tapi Nabi takut kalau Nabi keluar hari-hari, takut benda tu jadi wajib, susah awak keluar. Itu sama juga dengan penuri kenara. Cuba kita tengok penuri kahwin ni, apa hak syaratnya? Hak syaratnya bertunang. Syarat juga di meminat. Syarat sunat kita buat itu. Lepas tu syaratnya apa lagi? Akad, nikah, ada ijaz, ada apa-apa, ada saksi, ada wali. Itu syarat. Syaratnya apa lagi? Suruh buat walimah penuri kahwin. Sunat akad. Akad tu je, tak syarat. Bila kahwin 7 hari lepas akad nikah, buat penuri kahwin. Jangan lebih pada 7 hari. Kalau lebih pada 7 hari, jadi penuri kahwin qadha. Ni 3 bulan baru nikah, baru. Dia kata penuri bertiga. Lapuk tengok lah. Bagi. Nah kita suka buat susah-susah. Baik. Lepas pada tu, sepatutnya selesai. Orang panggil. Selesai awal. Dan penuri kahwin pula, tuan-tuan sekalian, simple je. Kita buat penuri makan biasa, tak ada apa. Tapi kita tambah Bapa, cuma tu tengok. Penuri kahwin ni asalnya ringan, dia jadi satu benda yang sangat berat. Belum. Dulu kemah tak kisah membuat kemah. Pakai makan apa semua. Siapa direka pula tak tahu. Ni bubuk pula lasir kat tiang kemah.
Orang pandai reka dah pun nanti. Kena pula duit lah. Mari pula reka pula orang apa semua kena meja pula, kena balut pula duit lah. Ada. Itu cerita. Dulu pakat panggil rumah itu saja. Orang reka bagi kad senang. Tambah lagi. Kad pula tambah pula kawan ni buat kad sampai kad wangi. Tambah duit. Akhirnya benar sunat je. Sampai penyebab kawan tak berani nak kahwin. Itu. Padahal kad tu lepak. Ada pula orang kau kita kena pun banner di rumah. Banner dulu. Tengok. Orang duk tampak. Tuan-tuan sekalian. Dulu orang tambah tu dah. Zaman kita kecil orang bagi telur, bubur lah. Apa semua tu tak apa. Orang kata tak lama pun telur tu kena bagi bunga telur. Tak apalah berhenti bunga telur. Dia tak berhenti sakat tu je tak? Tak berhenti sakat tu je. Orang bagi bunga telur tak bagus lah. Kita kena bagi beg. Bola beg kan beg. Beg pula kalau beg tu besar, takkan bertelur saja. Kena bercawan, kena puluk manis, kena apa tak apa ni. Perempuan tak nikah lagi ni. Dia pun tak gabung perak. Orang reka jadi berat. Cuma tu tengok kodok berat. Semua tu benda biasa tapi menyebabkan jadi berat. Sebab orang, saya kata tadi, tiru ikut. Saya tak tahulah bila nak berhenti kuning kahwin ni. Daripada duduk ufak je, bila nak berhenti. Dulu kita kenduri makan nasi tak puas selesai sekat tu. Siapa pergi reka buat laksa pula? Kami ada laksa pulau hitam lagi tambah kawan ni pula tambah biru, kawan pula tambah apa dia ni air kacang. Boleh mampu dia hari lagi orang nak nikah. Dia pandai tambah kalau. Ada. Ditambah. Ada sepi kenduri satu, dia bagi kalender pula. Lah kalender pula. Ambil mampu apa? Tahu lah. Kita tak tahu, cuma tuan-tuan perhati tengok. Kita pihak ni lagu ni, anu lagi ni. Tuan-tuan sikit. Itu kenduri. Syaratnya senang. Walimah buat kenduri, panggil orang makan. Itu je. Tak syarat pun lembu ke kambing ke ayam ke apa, tak syarat pun. Lembu ni untuk korban dengan akikah, kambing untuk korban dengan akikah. Ada pun boleh kahwin, dia tak sebut sebelah lembu, sebelah kambing ke apa pun boleh, cakap dia pun boleh. Mi goreng, mi rebui pun boleh. Tak apalah nak buat yang pintar pun. Dulu dia ada pelami. Lalu dia ada makan pengantin. Hak tu saja. Tak makan pengantin. Buat udang banyak pokok nenek. Apa ingat? Udang banyak pokok nenek lah, apa lah. Semua ni tuan-tuan sekalian, dia menyebabkan berat. Tuan-tuan sekalian. Akhirnya orang biasa sebut, kita tak fikir orang faham. Orang kebanyakan orang kita ni yang jadi taman apa ni? Bandar perdana, namanya perdana tapi orang awam. Tahu, dia bukan orang khusus, bukan orang jenis mengaji pondok, orang alim tak. Orang awam. Depa ni termasuk orang awam. Bandar perdana ke bandar tak perdana ke apa ke, dia masuk orang awam. Maknanya awam. Ilmu agama dia lain asas gitu saja. Kadang-kadang dia tengok yang tu, dia kata yang ni satu hukum. Lepas tu dia buat. Itu sebab dia orang awam. Saya pun tuan-tuan susah. Tuan-tuan sekalian. Itu. Saya dah start lama, dah 5 tahun dah pergi kenduri, tak bagi duit rumah. Lentak ni. Teruk ingat tak? Kena latih tuan-tuan sekalian. Nak bagi waktu lain. Kadang bila kita pergi dalam tak bagi duit, tengok muka itu. Kenapa ni? Nak bagi aku makan, dia buat apa? Bagi. Ini cerita dia. Maksudnya, orang bagi supaya kita ringankan beban-beban. Tuan-tuan saya ada. Baik. Saya nak pun Syawal tadi. Ada Syawal. Tu kawan yang buat tanya. Lepas raya ni boleh kahwin ke tak? Ni lala ni. Dia pun kan kapit ke rumah. Awak kapit jadi apa? Aduk-aduk ingat pasal apa? Kan Nabi SAW kalau ikut sejarah kahwin bulan Syawal. Yang kita pula tak boleh kapit ke rumah. Pandai mereka.
Nikah bila bulan apa pun dia lupa. Baik, ini cerita. Jadi selesai sekat tu. Baik, bila masuk bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan ni nama dia bulan haji. 3 bulan ni nama dia bulan haji. 3 bulan awal tu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita tahulah selalu duk bahas yang ni 3 bulan yang tu. Baik, masuk Zulhijjah, Zulqa'dah, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan ni nama dia bulan haji. Pasal apa dia nama bulan haji? Boleh niat haji lah kalau nak niat. Masuk Syawal tu niat haji dah boleh. Cuma tak larat duduk nak era berapa bulan larat duduk. Jago misal hang bagian mana? Duk tiap hang bagian mana? Apa semua. Tapi boleh nak niat haji. Tu orang panggil miqat zamani. Boleh dah. Batu lepas-lepas Syawal kita dengar ada orang berangkat pergi haji apa semua dah. Sebab dia dah masuk bulan haji. Tentu sekali 3 bulan ni. Jadi tuan-tuan, kalau orang kita boleh menghayati 3 bulan ni, mana ada orang Islam nak lalui? Mana ada orang Islam nak mampu, tuan-tuan sekalian? 6 bulan setengah tahun dah kita dah ada ni bulan ni. Tinggal lagi benen lagi dah. Maknanya orang Islam sudah cukup persiapan diri untuk mendekatkan diri dengan Allah. Orang Islam sudah cukup persiapan diri untuk mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sudah cukup. Betul sekali. Tapi masalahnya orang kita tak ambil peduli. Itu masalahnya. Ya, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan yang mulia. 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sampailah 10 Zulhijjah kita raya. Ramadan 10 akhir. Dia mulia. Seluruh bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Tapi 10 akhir Ramadan lagi mulia. Zulhijjah, seluruh bulan Zulhijjah itu bulan mulia. 10 awal ni lagi hebat. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kan 10 Zulhijjah kita raya. Ada teraya. Maknanya dia mula yang 10. Seperti mana bulan Ramadan 10 akhir, yang ni bulan Zulhijjah 10 yang awal. Ini tuan-tuan sekalian. Baik. Bila sebut tentang haji, tuan-tuan sekalian, tentulah kita kemak dengan korban. Nak sebut yang mana satu tak tahu tuan-tuan. Nak sebut haji takut tak ada, sebut korban. Nak sebut korban tak kena sebut haji. Ini bab yang panjang tuan-tuan sekalian. Nak sebut dua-dua takut tak ada, sebut satu takut tak boleh faham. Tapi tak apa, faham tak faham pun ikut tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Baik. Bila kata haji, saya sebut haji. Haji ni tuan-tuan, kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada alam ruh dulu lagi kita berjanji dengan Allah. Nabi Ibrahim dia buat Kaabah dengan anak dia Ismail. Siap Kaabah. Kaabah tu dibuat di tempat yang bernama Wadin Ghairi Zizra'in, satu lembah yang kering kotak. Siapa tak ada. Depa 2 beranak, lepas tu isteri dia Hajar. Bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang nama Baitillah, rumah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah akan Tuhan ini rumah. Apa dia? Hadzal bait, al-baitillah. Sembahlah Tuhan hadzal bait, Tuhan ini rumah. Apa dia? Baitillahil haram. Baik. Nabi Ibrahim bin Kaabah. Nak Baitul Maqdis. Di kita ada 2, satu Baitillah Kaabah, satu lagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu rumah suci. Baitillah rumah Allah. Baitillah dibina oleh Nabi Ibrahim. Ia dipanggil Ummul Qura, ibu segala kampung. Ibu segala kampung. Itu Ummul Qura. Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim mana dulu? Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim mana dulu? Betul? Tentulah Nabi Ibrahim dulu.
Nabi Sulaiman ni anak cucu Nabi Ibrahim. Maknanya Baitul Maqdis dengan Baitullah mana tua? Tentulah Baitullah tua. Baitullah wujud. Bila Nabi Ibrahim bina Kaabah, siap Kaabah. Kaabah ni tempat diminta dan diseru oleh seluruh umat manusia supaya datang mengerjakan amal ibadah haji. Di Kaabah diseru supaya datang mengerjakan ibadah haji di Kaabah. Siapa yang nak pergi? Kalau fikir akal kita dipanggil wadi ghairi zizar'i, satu lembah yang kering kontang. Tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok kayu, tak ada apa. Air pun tak ada. Kalau manusia pun duyun-duyun pergi, nak makan apa? Nak minum apa? Tapi Nabi Ibrahim ini bila kata perintah Allah, dibuat juga. Kerana dia yakin. Orang kita lah ni pergi haji ke, sanggup korban ke, yakin tak ada. Dia fikir macam-macam. Hatta kalau nak buat perintah Allah Ta'ala tu fikir, boleh ke? Tak jadi haru-hara ke? Boleh selesai masalah ke? Apa ke? Begitu. Nabi Ibrahim, Allah suruh bina rumah dia di Baitullah yang kering kotak. Kalau fikir ngakal, manusia pakat datang, nak minum apa, nak makan apa, minum sekejap habis, makan sekejap habis makanan. Tapi ada akidah. Bila Allah suruh bina, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh buat, dia buat dengan pernah yakin. Hak lebih daripada itu urusan Allah. Lepas tu kita susah nak cerita ke orang kita. Bila Allah sebut hukum pencuri, potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan kedua. Sampai sekarang tuan-tuan sekalian, kita gagal laksana. Hukum yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pencuri potong tangan, penzina sebab, yang belum kahwin sudah kahwin rejam. Nah, berapa perkara je. Orang minum arak sebab 40 rotan. Sampai sekarang tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab orang Islam tidak bersatu. Itu saja. Masing-masing bagi pandangan dia. Kawan ni kata begini, kawan ni kata begini, kawan ni kata begini. Jadi sampai sekarang tak boleh. Dan bukan sekadar tak bersatu, berpecah umat Islam dengan ayat yang begini. Tak boleh laksana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab orang kita tak bersatu. Itu je. Macam kita, tuan-tuan. Kenapa kita pakat masuk dalam surau tadi, semua menghadap tu. Semua menghadap kiblat tu. Sebab tak menghadap ni, semua ikut Quran. Tak ada seorang pun ikut nafsu, tak ada seorang pun mengakan. Jadi sama pakat menghadap ke Kaabah tu. Sebab apa? Quran suruh nak sembahyang menghadap Kaabah. Betul kita bersatu tak menghadap. Mana ada? Adakah seorang tu dia talak dulu tu? Seorang mayat talak dulu tu. Seorang tu nak mayat talak dulu tu. Tak, semua menghadap ke Kaabah. Sebab apa? Dalam soal menghadap dan sembahyang, semua ikut Quran. Faham tak? Wukuf semua seluruh dunia buat wukuf, semua akan wukuf di Mekah, di Arafah. Tak wukuf tak lain, semua wukuf di situ. Wukuf di Arafah. Itu. Sebab apa tak wukuf? Semua umat Islam ikut Quran. Semua sekali. Maknanya umat Islam ni boleh bersatu kalau umat Islam ikut Quran. Tapi kenapa bila mari soal hukum ni umat Islam berpecah dan umat Islam tak boleh jadi umat yang kuat? Sebab jawabnya umat Islam tak bersatu. Akhirnya Allah bala. Seperti mana kaum Bani Israel apabila Nabi Musa AS tinggal kaum Bani Israel, pergi munajat di Bukit Tur Sinai untuk menerima Taurat. Bila balik tengok-tengok kaum dia pakat sembah anak lembu buat Tuhan. Mengamuk Musa. Kaum Bani Israel ambil anak lembu buat Tuhan. Sedangkan Nabi Musa selamatkan mereka daripada kekejaman kerana sembah lembu.
Buat Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala balakan Bani Israel. Mereka tidak ada kuasa pemerintahan, dicabut kuasa pemerintahan di atas dunia ni selama-lamanya kaum Bani Israel. Sampai sekarang mana negara yang duduk tak tetap macam Israel tadi? Tak ada. Israel je. Negara China semua orang iktiraf kata yang tu negara China. India semua orang iktiraf yang tu negara India. Jepun orang iktiraf yang tu negara Jepun. Malaysia orang iktiraf kata yang ni negara Malaysia. Tapi Israel masih lagi tak tentu halal. Duk negara orang mengaku negara dia dan takut tak tahu halal. Satu-satu bangsa yang sampai bila dia tak ada kuasa pemerintahan. Walaupun dia merintah, tengok atas tanah air. Akibat daripada mereka menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Soalan kita sekarang, kalau Israel, Bani Israel dulu terima bala sampai sekarang, kita apa kena terima? Bila kita tengok hari ini mencuri, tuan-tuan mencuri, kita tak tahulah nak tingkat mencuri ni nak sampai ke mana. Dulu masjid surau mana ada kunci? Tak kunci. Orang tak curi barang masjid, barang surau zaman dulu. Maknanya pencuri dulu disiplin juga. Barang surau masjid dia tak curi lah, tak curi. Mana dia curi? Misalnya dia curi ayam, curi gitu, curi apa semua. Lah ni masjid kunci. Kunci pun dia rekam masuk lagi. CCTV dia kerat CCTV. Bukan tabu masjid je hilang, kipas angin mungkin hilang habis. Terus dia masuk tekan-tekan kipas, tak pusing nak pusing buat kipas tak. Sampai tahu tu. Ni muslimat kita, orang kata muslimat semayang tak beg di depan, jangan letak di belakang orang curi. Muslimat tu bukan ada depan betul ni kan. Nada. Untuk ingat tu letak di belakang tak apalah, di masjid tak apa nak ambil. Dia hang pun dia ambil. Jangan ingat tu jaga. Semua tu cerita. Suruh letak di depan. Tak apalah muslimat kita semayang pakai letak beg di depan. Tahu? Bila letak beg di depan, dia ambil waktu sujud. Jangan lagi sujud tu tempat ambil lagi apa semua. Pasal apa kita susah lagi tu? Tu tak apa juga. Hak mencuri hak satu-satu tu apa semua. Akhirnya lagi timbul gangster. Gangster ni pencuri. Asalnya gangster ni pencuri. Dulu mencuri seseorang, bila ramai panggil gangster, tak kena panggil pencuri. Ada panggil gangster. Asalnya pencuri. Berapa puluh nama gangster ada dalam Malaysia ni. Ahli gangster 40,313 orang gangster. Hujung sama banyak dengan tentera badak 313. Pencuri ni gangster ada 40,313. Gangster. Lepas tu kita cakap pasal pola jadi macam ni. Rumah ni tuan-tuan sekalian, kalau rumah besar sikit, anak kunci saja 1/2 kilo. Mana tak 1/2 kilo? Tanah sini sikit, dengan gerai lagi, dengan kereta lagi, dengan motor. Cuba tentang balik 15 kilo apa dah. Ni anak kunci. Sudah tak tahu mana satu. Menyebabkan kita resah gelisah ni apa dia? Kita kena terima lah. Sebab apa? Kita tolak hukum Allah Subhanahu wa taala, pencuri potong tangan. Kita kata kejam. Hukum potong tangan ni ada orang kita kata kejam. Saya kalau kata kejam tak apa, memang orang mencuri kejam. Jawapannya dengan hukum yang kejam, sesuai. Entah kejam apa, duit orang kerja nak bayar yuran, nak sekolah, nak bayar VIP, bil elektrik, bayar bil kereta, bayar di rumah apa semua, apa yang curi sengat. Kejam. Ada kita tak boleh bayar di rumah pihak kat bank rumah saya orang curi. Ada bank nak faham? Maksud dia, kereta kita nak pergi bayar duit kereta kata, saya tak boleh bayar bulan ni, orang rompok di rumah saya. Ada orang bank nak faham? Ni rumah elektrik dah lepas nak bayar, kata orang curi duit apa semua. Ada TNB nak faham? Mereka tak nak faham.
Tuan-tuan sekalian, dia kira sampai masa dia nak hak dia. Tu cerita dia. Hang kena kira juga ke mana tu. Tidak, notis. Tidak, apa dia? Senarai hitam. Tu dah cerita. Kerja siapa? Antara siapa? Pencuri. Penyambung. Kenapa ini jadi begitu? Jawapan dia senang. Orang tidak melaksanakan hukum Allah. Gangster ni dia timbul negara barat asalnya. Belah Amerika belah sana timur, sini baru timur je. Timur belah sana tak pelik lah sebab mereka kapiak pandang. Timur belah negara Islam ada gangster juga sebab laksan hukum pencuri itu sama dengan hak barat. Sikit hari barat ni mengkaji tuan-tuan. Dia kaji tengok hukum paling sesuai untuk selesaikan masalah gangster ni, potong tangan pada pencuri. Barat buat dulu. Macam mana masa tu? Kita pun ikutlah dah Amerika buat. Kita kena ikut bukan pasal ikut Quran Amerika. Tak percaya, tak tahulah dunia ni tuan-tuan boleh jadi macam-macam. Kita yang kata pelik tuan-tuan sekalian. Kalau kira pelik, banyak benda pelik dalam dunia, awak tak terfikir boleh jadi. Tapi apa kaji tuan-tuan sekalian? Kita ada depan ambil hukum Islam. Masa tu kita tak hegel-hegel. Banyak mereka curi ambil Lepas tu tuan-tuan, dalam Islam ada hukum dia. Kita sendiri pun tak laksana dia. Bunuh orang dengan sengaja, hukum qisas. Tu pun tak laksana. Bunuh orang tak dengan tak sengaja, hukum dia. Bayar ganti rugi 100 ekor unta. Kena bayar ganti rugi 100 ekor unta. Kalau kita lebih kurang 500,000 dalam sini. Bayar ganti rugi, dia kena bayar dia. Tuan-tuan sekalian, kalau bunuh orang dengan tak sengaja, tentu aja. Pi langgar, bawa kereta langgar anak orang mati. Memang dia tak sengaja siapa yang nak langgar, tentu anak bila kita pun terlanggar mati. Lepas tu kita pula bangun tadi ni, bangun dia tersepak kaki orang. Ada tersepak kaki orang. Kita saya minta maaf tersepak. Pi langgar anak orang mati, pi habaq juga. Saya minta maaf terlanggar. Padahal Islam kita tak pakai. Sepak kaki, terpijak kaki orang pun minta maaf. Langgar orang mati pun minta maaf. Kalau orang kaya sikit, sorry. Sorry. Apa semua? Tak pakai. Kalau sakat tersepak kena tu, bolehlah. Tapi dalam Islam, hukum orang yang macam ni kena dia. Minta maaf, satu kena bayar ganti rugi 100 ekor unta nilai balik. Kena beringat. Itu. Kalau dia yang berkemampuan, dia kena bayar dia. Ni hak langgar tu pun rebo lori. Bukan lori dia, rebo lori je. Sebulan tengok 2,000, nak ambil di mana nak bayar sampai 500,000. Nak ambil di mana? Baik, kalau sekiranya yang langgar itu tidak mampu bayar, kerajaan perlu bayar. Kerajaan kena bayar. Dan terus tolong bayar. Lalu ada ke tak ada? Tak ada. Oh, dia kata mana patut orang lain langgar kerajaan bayar. Kerajaan kerja jaga rakyat tu. Dia rakyat. Kawan tu iyalah dia tak ada undang. Kau duk teriak di rumah. Kalau orang lalui benda ni, tuan-tuan sekalian, cuba rasa. Hukum dia tak ada. Kena pula yang kena langgar tu anak apa motor tak pun tak ada, anak dia lesen pun tak ada. Kau duk kelipar rumah. Soal tak ada rotek, soal lain salah juga. Soal tak ada lesen, tak lain. Ini soal nyawa melayang ni. Dalam Islam kena bayar dia. Kalau siapa bisa lalui dia rasa apa ni? Tak ada apa-apa. Di rumah nak macam mana? Silap orang kata pula. Tu tak ada lesen. Rotek baru pakai makian pula. Islam dah kena bayar dia. Ganti hukum. Negara barat ni ambil hukum dia dilaksanakan dalam negara mereka. Kita tak sedar. Ambil duit mana? Duit saman. Tak ada saman orang
hari saman AES lah, saman ekor lah, saman kepala lah, saman cumi gelap lah, saman hak laju lah, saman tak ada lesen lah, saman rotek mati lah, saman macam-macam saman tu. Himpun duit ni. Kalau ada mangsa jalan raya, ambil duit ni bagi. Kita tak ada. Duit tu pergi ke mana? Kita tak tahu. Ada. Hak saman tak kira saya pun tak. RM4,000 dah saman tak. Apa ni? Saman lama dah tu. Tok lagi kena. Minyak lagi. Rotek lagi. Tu kalau beli semantek, kena beli lagi semantek. Kena beli lagi tas ego. Kena tambah lagi duit dalam tu. Bateri pula mampu beli bateri lagi. Punya sensor lagi kan. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Kenapa duit jalan raya itu tidak diambil bagi kepada mangsa jalan raya? Itu baru orang panggil. Tak ada, kita tak ada. Nak cerita kata hukum dia ini barang ambil. Tuan-tuan rasa pelik dah satu hari. Kalau dia sekali dia boleh ambil, bagaimana satu hari dia ambil untuk? Masa tu muka orang Islam nak lempak mana? Tuan-tuan sekalian. Cakap? Tuan-tuan sekalian. Ini zina ni tentu kata apa? Baik. Nah, hak nak sebut tadi ni pasal Nabi Ibrahim buat benda pelik tadi. Aku jadi belakang sampai ke AES lah apa semua. Pagi. Nabi Ibrahim alaihi salam bina Kaabah di tempat yang kering kotang. Allah suruh bina. Kan kita orang beriman yakin. Intasurullah yang surkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kalau kita tengok tempat kita, tuan-tuan sekalian, bila orang nak buat masjid, harga RM1 juta, RM2 juta, RM3 juta, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang masa kita nak buat, nak tunggu bantuan lambat tak apa lah, kita buat lebih ada. Saya banyak nasihat lagi. Satu masjid tu ada duit RM30,000. Saya kata apa buat ada RM30,000? Bila buat sampai siap, mari duit sampai juta main duit. Allah tahu. Yang penting kita yakin, buat dulu. Kesungguhan kena ada. So sekolah agama pun gitu. Nak tunggu duit penuh dulu buat dulu. Dia mainlah insya-Allah. Ada rezeki dia. Buat. Tapi kena ada kesungguhan. Tambah surah tepi jalan. Macam ni kita nak rosak nak apa semua. Buat insya-Allah ada. Macam Nabi Ibrahim bina Kaabah. Walaupun kalau fikir pada akalnya ya Allah di tepi tempat yang kering kontak, kalau pakai main nak makan apa, tak apa, Allah tahu. Keluar dengan air Zam-Zam. Allah hantar buah-buahan mari seluruh dunia di Mekah. Buah apa yang tak ada di Mekah? Buah durian pun ada di Mekah. Buah petai pun ada di Mekah. Petai dah saya biasa dulu pergi haji naik motor kawan nak tengok petai mana tu jual. Petai pun ada jual, durian pun ada jual, gemuk pun ada jual. Bomok nenek ada. Umpamanya berkatnya Mekah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Allah tolong. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu. Jangan susah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan sekalian. Isi jangan buang. Kita tak dengar. Seterusnya, bila Nabi Ibrahim bina Kaabah, Nabi Ibrahim naik atas Jabal Qabis. Bila naik atas Jabal Qabis, Nabi Ibrahim suruh main. Dia pelui depan sekali, pelui belakang sekali, pelui kanan, pelui. Dengar ruh-ruh termasuk ruh-ruh kita. Sebab itu cuba tuan-tuan perasan, kalau kita sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Bang ni dia tanya kita kena jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa lagi Tuhan? Adakah lagi yang lebih besar daripada Allah? Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap kata Islam kata, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya Islam. Baik. Kalau hang ni
hang ngaku Allah Maha Besar, hang ngaku hang Islam, hang ngaku hang Tuhan pada Allah, hang ngaku Nabi Muhammad tu Nabi kamu, hayya 'alas salat, kamu tu Nabi sembahyang. Kalau betul dia faham agama, dia tak hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mai. Maknanya dia tanya, kita jawab. Tapi masalahnya sekarang orang tak faham. Orang bang, dia berhenti buat kerja setengah jawab bang. Habis bang, sambung balik buat kerja. Bukan dah pencet, dah pergi surau. Faham? Maknanya soalan itu ditanya, lepas tu kita sendiri jawab. Sebab tu orang yang hati dia hidup, jiwa dia hidup, dia tak gamak kalau dia tak pergi dengan bang. Tak gamak. Kecuali orang yang hati dia sudah mati. Betul sekali. Tak gamak. Sebab dia panggil itu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi kalau dosa daripada Allah? Tak ada. Baik, kalau tak ada, tanya lagi sekali. Hai, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya Islam ke kafir? Ya, saya mengucap hayya 'alas salah, mai semaya. Hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan. Mai. Orang yang hati mati saja dia tak peduli dengan suara azan. Ada berlampau orang yang hati mati ke dalam kampung, ke dalam tanah, tak ada kisah. Tu yang pahala tunggu macam-macam tak ada umat Islam, baik kampung, baik taman. Tuan-tuan sekalian, kampung, taman tak berkat. Nak berkat lagu mana? Bunyi bang 2-3 cangkok je main. Hak mana ramai? Kalau buat jamuan raya, sate 10,000 cerak sat, yang makan kedai. Mayat ni surau kita lah ni, tuan-tuan, nak apa lagi? Dengan bubuk kapek, dengan bubuk ekon, sebab mak nenek pun orang tak mahu. Bila bertenggek kedai kopi dengan nyamuk agak syok. Bila bertembak depan halaman rumah dia apa semua, tak mahu. Ni kita fikir, tuan-tuan, kita nak cakap tentang korban. Apa korban kita buat, tuan-tuan? Pengorbanan kita pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Kita mati, tuan-tuan, kita fikir apa susah payah kita pada agama Allah. Cuba fikir. Kita sebut susah payah para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, lalui segala susah payah Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Padan dia dapat syurga. Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, daripada mereka hidup zaman jahiliyah, mereka menerima Islam. Sebab tu kita jangan bangga sangat, tuan-tuan sekalian. Kata kita ni Islam, keturunan Makkah lah, apa semua, sejak lahir Islam apa semua. Abu Bakar tak Islam, Umar tak Islam dah, Osman tak Islam dah. Mereka menerima Islam. Terima Islam tu bukan mudah, payah. Macam khabar diterima Islam, hari-hari kena serika badan dia dengan besi panas sampai nampak isi putih. Ngaku lagi nak ikut Muhammad, kena serika lagi dengan besi panas sampai tak ada ruang langsung di badan khabar, semua bekas parut kena bakar dengan besi panas. Mereka terima Islam. Badanlah syurga. Sayyidina Hamzah kerana Islam dicincang lumat di medan Uhud kerana Islam. Bilal bin Rabah diletak batu yang besar di atas dada di tengah panas masa tu, letak daging mantap, masak nak abang kata panas kerana Islam. Suhud Rumi dan sahabat lain terima Islam susah. Termasuk yang kemudian ni Imam mazhab, dia terima Islam, ada yang dipenjara dan mati di penjara, ada yang kena tali gantung, ada yang kena sula, ada yang kena bunuh, ada yang kena tembak, macam-macam kerana Islam yang mereka perjuangkan. Bila mari kita ni, tuan-tuan, apa yang kita susah kerana Islam ni, fikirlah. Apa benda kita susah payah kerana Islam ni? Sebab keletih lah, tak larat kerana Islam, leleh air mata kerana Islam, habis duit kerana Islam, habis naga kerana Islam, ni kubu ni kerana Islam.
Apa dia? Bukan Islam. Cik mana? Ustaz, tak ada benda hak kita susah berislam. Lepas tu, apa benda nak masuk syurga mana kita? Kira nak senang, senang. Senang, senang. Iyalah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita sebut nak pergi berjuang di medan perang, nak pergi berkorban apa semua, terus cakap lagi lah yang tu. Tarbiah diri ni dulu. Kalau bunyi bang subuh, nak berjalan ke masjid pun tak boleh, nak berjalan pergi surau pun tak boleh. Kita susah apa kalau Islam? Aku fikir saja. Betul sebelah tu. Bang bagi sebut tiap-tiap bagi as-salatu khairum minan naum. Tidur. Semayang lebih baik daripada tidur. Habaq bila tidur. Saya juga di mana? Tak ada. Kita fikir saya pun kadang-kadang nunggu-nunggu tengok kita ada susah dengan pasal Islam sikit sangat. Susah pasal dunia tu banyak. Nak boleh kereta sebiji tuan punya susah. Bayar tiap bulan 600, 700, 600, 700. Boleh 7 tahun habis bayar, buka pula. Susah pula. Mula masa beli nak pakai kereta ni cabut, tak apa pula begitu, baku pula begitu. Sampai 3 tahun, 4 tahun nak mula. Nak pergi pula tuan-tuan sekalian. Susah tuan-tuan sekalian kita nak beli kereta, kita susah. Tapi kita sanggup susah. Nak beli kereta sendiri. Orang nak beli bini seekor tu susah lah. Susah macam kata tadi lah. Nak ngorak, nak tulis seekor, nak jatuh lah. Susah. Kita sanggup tak apa susah payah. Nak beli rumah sedikit tuan-tuan susah lah. Hutang rumah dia buat 30 tahun. Baru je 500. Lama mana bayar hutang rumah ni? 30 tahun je Ustaz. Ada je lagi hujung 30 tahun je. Tak apa. Nak makan pun susah. Dan semua kerja-kerja dunia ni kita sanggup susah. Kita tahu dunia ni sementara pun kita sanggup susah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Sayangnya kita tak sanggup susah untuk akhirat. Itu masalah. Susah untuk akhirat. Sebab tu umur kita ni, kita tak boleh nak cakap lagi tentang tahajud. Tentang jemaah subuh pun tak boleh nanti. Sebab tu tuan-tuan, umur macam kita ni, kita kena sedar sendirilah. Kalau tak ada kesedaran sendiri tuan-tuan sekalian, sampai bila pun kita tak boleh datang jemaah. Khasnya subuh. Saya suka subuh-subuh. Sebab bila subuh ramai ni, berjaya lah kita. Ni, kalau semuanya subuh macam ni. Betul macam ni? Tuan sekalian. Tuan sekalian. Kita gagal. Batu tuan-tuan, kita kena kenal sahabat lain ada peperangan Zatul Riqab. Kerana Islam, mereka panjat bukit, tercabut kuku-kuku ni. Luruh habis kuku kaki, kuku tangan. Berjuang, berperang di medan perang. Gunung batu, panjat-panjat. Luruh kuku kaki, luruh kuku tangan. Koyok Zatul Riqab, perecah kain. Koyok perecah kain, balut. Perang lagi. Kerana Islam. Sampai habis, berapa kena nak habis harta benda untuk Islam, tak apa. Mari tengok kita makan teridak dalam rumah, kapet, koseng, televisi, gambar dalam televisi tu punya besar televisi, sama besar dengan dia di luar. Hidup dengan aircon, dengan kipas, dengan selimut, dengan apa semula. Nak masuk syurga macam mana? Bukanlah tak boleh sekali pakai dalam Ustaz tak boleh lepak dia nanti lah. Tok semua tok tu bengok nama dia. Kita suruh begitu. Dah lah Allah bagi kat kita begitu tuan-tuan sekalian. Kita ni nak bingkai bangun di jemaah subuh pun tak boleh. Nak apa? Apa yang ada pada kita tuan-tuan sekalian?
Lah ni lagu ni saya dah sebut banyak tempat dah tuan-tuan sekalian. Kita tak usah bercakap benda besar lagi lah. Tanya dia kita ni, boleh istiqamah ke tak boleh istiqamah berjamaah subuh ni? Apa hal? Yang tak boleh bangun tu apa hal? Sakit tak mana? Nak menatang apa? Yang tak boleh. Betul. Dia kata mengantuk Ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi hilang mengantuk pun nak bangun, mampu dulu hilang. Nak abang bagi. Ni yang muslimat yang tak boleh keluar jemaah. Pasal apa? Ini tidak punya ni. Di mana habis yang pun buat? Yang tak boleh keluar pergi jemaah ramai-ramai. Kau lah katakan anak kecil tuan-tuan sekalian. Anak kecil apa? Anak tak ada orang. Berhenti beranak 20 tahun dulu. Tapi jemaah. Kau lah pagi-pagi start motor naik dengan lelaki je lah. Semua. Oh, dia kata orang perempuan ni afdal semayang di rumah daripada semayang di masjid surau. Afdal main di rumah. Betul lah orang perempuan ni afdal main di rumah. Tapi masjid tak pergi, surau tak pergi. Tak elok keluar. Yang pasal malam pergi. Kami pergi. Dia awal lagi sampai pada orang lain. Betul-betul warak nak turun masjid je. Orang perempuan yang tak elok ke masjid surau ni, orang perempuan yang wajah dia cantik. Kalau orang tengok terpesona, ganggu orang nak semayang tu nampak muka dia, orang tu tak boleh pergi jemaah. Aduh aduh ni. Ini dah setiap belah. Oh, main masjid tak orang murah, takut terima terganggu. Kelak ni muka. Tak mahal aja marah. Tu perempuan tak keluar, tu rasanya takutlah saat ni kata tak mungkin. Kalau mungkin lagi tu imam terganggu. Perasan. Tu letak dia. Kalau kita meriahkan surau kita ni, hidupkan, imarahkan, apa lagi? Wah ya Allah, tuan-tuan sekalian, dengan aircon, dengan elok, dengan apa semua. Subuh tu, tuan-tuan sekalian, sini. Subuh tu dulu. Ni berkorban, ni tajuk berkorban tu bercakap benda lain. Kalau kita tak kuat saya duduk pondok umur 13 tahun duduk pondok sampai kita pondok ni duduk pondok pun mana pun kena bangun jemaah dah. Tak bangun orang buat pintu debu rebang Allah lari tak bangun kedok pintu duduk. Dia tak ya bangun juga. Bangun alhamdulillah bangun sebab Allah kata. Masa saya nak keluar pada pondok tu dah aku barang bola kita teriak. Nak pergi duduk di kampung ni siapa nak keluar? Ada kekuatan. Saya ingat saya teriak. Itu tak boleh pun. Sebab tuan-tuan sekalian, duduk pondok, duduk solah, kotak pintu, kotak bangun nak pergi duduk kampung. Sebab tu saya terai duduk kampung 6 bulan. Tak boleh. Itu tak ada kekuatan. 6 bulan dia saja. Lepas tu buat madrasah, buat rumah tepi madrasah. Lepas sekarang dulu Tok Lebih Pondok kalau tak bangun sembahyang jemaah, tubuh orang kata lah ni tubuh pondok. Kalau tak jemaah, panggil tubuh torak apa tak boleh jemaah. Ya tak, ya bangun juga. Kita kena paksa diri kita. Tentu paksa diri kita. Dia kata tak apa lah ustaz, dah dulu ustaz buka pondok, lah buka pondok. Yang kami ni apa pun buka pondok juga lah kalau payah pun. Maka buka pondok je tubuh pondok ni. Nah, kau payah nak bangun lah, jadi tubuh pondok. Boleh? Boleh tak? Dah tak mau payah kan, buka pondok nak. Buka pondok. Itu cerita. Maknanya, tuan-tuan sekalian, tu kita kena usaha juga. Kita gagal kalau kita tak istiqamah je masuk. Inilah menyebabkan umat Islam lemah, tuan-tuan sekalian. Tengok janggut, tengok mengaji, tengok apa hak tu pokok semua. Tu kalau rompi rumah dia tu pukul 8 duduk ni macam hang bangun ah. Mungkin selimut layak. Dah aku bangun dah, tadi aku tidur balik. Pagi hari bohong. Padahal bangun tu. Pagi hari bohong dah. Tapi ada kami. Kau tengok tu tak bunyi bamba subuh tu tengok taman tu ujung
Semua gelap. Tuan-tuan sekalian. Baiklah, buka lampu tu kira dia bangun semayang lah. Walaupun dia buka pada semalam. Ni hak gelap ni apa cerita? Tak kena berangkak wilayah. Memang tak baru. Tuan-tuan, kita ada anak. Kita ada anak. Jangan bagi dan anak kita tu nampak jahat kita. Kita kena minta dulu. Satu nikmat yang sangat besar Tuhan bagi pada kita. Satu nikmat yang sangat besar Tuhan bagi pada kita. Dulu kita biasa jahat, anak tak ada tengok. Jangan kau. Ada orang tuan-tuan, anak 5-16 tengok pok dia mampu. Ada. Anak 7-18 pok dia mampu. Tu pakai keluar jenis morat anak sendiri. Bayar pok benda ni. Kita ni kalau lah tuan-tuan sekalian Allah bagi, dulu mampu juga, tak juga, memang mampu. Tuan-tuan sekalian, memang mampu. Tapi alhamdulillah boleh anak seorang dua ni tuan-tuan sekalian rasa sedap. Tak ada anak tengok. Anak celek-celek mata tengok-tengok pok tu elok lah. Jangan bagi sedap anak tengok. Jangan bagi anak sedap. Bertujuh orang lubang pok dia tidur macam selaut pula sawah rendang. Jangan bagi sedap. Anak tak hormat, tak mahu. Tuan-tuan sekalian, anak nak patuh kita, macam mana kita tak patuh kat Allah Ta'ala? Macam mana kita nak anak pinak kita patuh kat kita? Tuan-tuan sekalian, itu bersyukur sangat-sangat anak kita tak ada tengok jahat kita. Allah bagi kesedaran Allah. Walaupun dulu tuan-tuan sekalian, Al-Fah yang tahu bini dia tahu semua, isteri dia tahu semua, esok lagi. Cuma tengok isteri tu sporting tak sporting betul. Kadang-kadang kita mau tak nak bodan tak mayang, tu pokok tak mayang, apa semua bini dia tengok melipar. Tengok apa semua kau. Nah itu. Kita buat apa ni tinggi apa dulu buat apa tak mayang juga. Tekuk bini terlibat kawan langsung. Dia buat apa sama. Tak boleh lah orang tanya. Begini. Sebab tu musuh paling bahaya sekali orang perempuan. Sebab tu kita kena jaga bini, jaga betul. Sebab semua rahsia kita duduk kat dia. Ni main berjurau dapat dah telur warung je apa semua. Bini tahu. Warung. Tekau dia lapar, orang pun dia telan. Bini tahu. Itu semua. Teman nenek tu. Orang tengok baguslah Pak Haji ni. Baguslah tu lebih rajin-rajin buat semua. Bini dia tahu. Sebab tu orang perempuan ni dia setia. Dia tak apa. Apa ni? Nah, dia dapat semua. Kau dia nak cerita buruk kita tak laku kupang. Nak laku kupang tapi dia sorok banyak. Tapi dia kalau awak teruk kan ada dia buka sekali tak laku buruk. Nak bagi apa semua. Itu cerita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tutup tu satu benda yang sangat baik. Kesemua orang boleh dapat. Tapi janganlah kita bagi anak pinak kita nampak, kita tak jaga subuh. Betul sekali. Nah itu. Ini jemaah. Hidup berkah. Rezeki murah. Saya tak pernah jumpa orang jemaah subuh susah. Kita kuat sama mana sangat, kita bijak sama mana sangat. Nak cari harta benda ni, tela sangat. Cari. Takut kita jadi hamba dunia. Tapi kita cari, kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekalian insya-Allah kita tak susah. Kalau kita bukan jutawan, kalau kita bukan korporat, setiap hari Nabi sebut kalau kamu dapat dua perkara, kamu yang Allah Ta'ala bagi itu lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Kalau tiap hari kamu dapat dua perkara, tiap hari Tuhan anugerahkan kita benda yang mahal daripada dunia dan isi dunia. Tiap-tiap hari. Kalau kita hidup berapa ribu hari itulah Allah bagi pada kita. Tiap-tiap hari lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Bukan lebih mahal pada banglo, bukan lebih mahal pada Mercedes BMW, bukan lebih mahal daripada tanah berlu, lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Allah bagi. Apa dia? Kalau pagi-pagi anggota kamu boleh berfungsi macam biasa, lebih mahal daripada dunia dan isi dunia.
Kalau kamu bangun pagi-pagi, kaki kamu boleh gerak, tangan kamu boleh apa semua, telinga boleh. Esok pagi kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Siapa pun tak tahu esok nak jadi apa. Cakap hari ni boleh lagi lah. Esok wallahu a'lam. Tapi kita bangun, angkat kaki boleh gerak, angkat tangan boleh, telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap. Itu lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Macam mana tuan-tuan kalau bangun pagi, angkat kaki tak boleh, angkat tangan tak boleh, nak cakap tak boleh, mata pelipah-pelipah, mata puak-puak pula. Masa dia 2 biji tu pagi ni tu, banglo 3-4 biji, duit dalam bank ada 5 juta. Nak apa? Nak balas apa pada Allah? Balas apa? Jom bangun pergi sujud pada Allah pagi. Itu je cara paling kena sekali. Allahu Akbar. Semayang subuh ramai. Tidak kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur, tak berterima kasih. Yang kedua, kalaulah bangun pagi-pagi ada makanan yang boleh kamu makan, itu paling mahal daripada dunia dan isi dunia. Tuan-tuan, nasi lemak sebungkus RM1. Macam mana je punya ni? Bungkus RM1. Dia upah RM1 upah ke RM1 upah ke. Nasi lemak sebungkus RM1. Saya sebut contoh dah RM1. Harga RM1 tu harga nasi lemak. Tapi kalau nasi lemak kita beli 20 bungkus, kita beli pun, tapi kau tak boleh makan. Boleh makan masuk dalam perut itu bukan harga RM1, lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Kalau tak boleh makan apa? Nasi banyak, beras banyak, gula banyak, tak boleh makan. Apa tak boleh makan? Setiap hari itu bagi pada kita benda yang mahal daripada dunia dan isi dunia. Tapi apa kita buat? Berkira dengan Allah. Betul tuan-tuan, kalau kita fikir kita tak ada susah apa sangat pasal agama, kita tak ada pening kepala apa sangat pasal agama, tak ada apa pun benda pengorbanan kita pada agama. Kita nak bercakap pengorbanan apa yang kita korban? Sikit sangat. Nak banding dengan yang dulu, orang dulu, perjuangan kita tak dapat. Lebih tenggelam dengan kesenangan. Nak makan tak larat nak makan, nak tidur, nak kenderaan, nak pakai baju tak larat nak pakai. Senang dunia merepok, kuat Allah bagi pada kita. Tapi kita lah nak balas sikit susah payah pasal agama. Tu kadang-kadang nak minta derma 20,000, 30,000, nak buat ekor, buat Papua minta. Tuan-tuan, kita nak bubuh ekor dalam masjid kita ni, kita perlukan 50,000. Harap orang dalam taman tak cukup. Orang Kuala Lumpur bagi muka takman. Orang Kuala Lumpur lah, dia tak ada apa-apa macam ni, kena apa betul. Ni dia pun semua. Ini kadang-kadang tu orang rumah, orang luar main, orang dalam ni puas buku. Padahal kalau nak sakat 100,000, kan payah 100 orang bagi tuan 1,000, cukup. Kena ku. Penuh orang lain bagi tempat orang lain Allah buka peluang untuk buat ibadat harta benda, tapi orang kedekat tak. Ngaji dah mau nak mau dalam ni mak. Pulang mau zaman ni. Ni buka dia kenekeng ke kalang tu. Bagi. Tak nampak tuan sekalian. Tak nampak. Ini salah. Kalau dunia restoran mana dia tak tahu pasal pertanian kita. Arab ke, barat, semua hafal kepala kita. Orang kata di Kampung Pelek ada satu restoran di belakang kami hantar roti hampir lama. Kalau bak makan kedai kok. Tu kalau tak pergi lagi, hampir boleh tak ajak pun, tapi boleh habis kan. Roti semua. Kalau bak makan, kalau bak kerja akhirat, ni ngaji, kuliah, apa semua. Tu. Semalam aku ceramah, aku ingat malam ni. Bila aku ceramah? Malam ni. Itulah mami kau kali betul. Yang poster tekankan. Ustaz Mutalik ni duk rata
pokoknya ada dia pok deriak pun dia pasok pun dia merata muka jalan pun mana bak makan tuan sekalian. Saya tak tahulah orang Melayu makan dia dia makan semua. Saya ingat bangsa Melayu paling kuat makan pun tu yang teruk itu. Makanan tradisi kita punya makanan tradisi kita makan semua. Haji ni petai je di rumah. Masak asam petai tu semua ni. Haji masak makanan nak passion orang Melayu lah. Masakan Melayu. Makan betul. Kan? Perlu air hidup makan makan. Orang buat main masakan India, kari ke putih baik. Ada, haji masakan India. Makan bukan makan memang makan sungguh-sungguh. Nasi ikan tak apa semua putih baik. India dia makan. Bukan makan main. Orang masakan bagi. Orang masakan Cina. Yang tofu, tiao, sama. Makan tunggu. Sama. Orang masakan ala barat, chicken chop, fish and chip, semua tipe. Sama ya. Selera kami. Bagi apa-apa. Kalau bak makan memang satu. Nah. Orang masakan ala Pakistan. Makan juga roti nan, roti Arab. Tiba sama dia capati pun makan. Buat masakan Thai nasi papri tom yum 3 rasa gabui. Bukan makan main-main semua ni, makan betul-betul punya. Nampak pergi? Ada. Ini baru sampai sekali. Masakan Arab. Mendi tak mendi lah pun nasi mandi tu. Tiba betul lah. Dunia mana lagi tak main makanan kita? Tu ada lagi berasa tersebut. Memang orang Melayu ni bak makan nombor 1. Hak dia pun dia makan semua-semua, hak orang pun dia makan semua. Apa bagi sampai kata Arab? Mampu dia tak makan. Tengok titik itu lah. Semua kita lah. Betul sekali. Tak apalah tak makan tu. Hak jenis makanan rohani. Tak stabil. Betul sekali. Memang tak stabil. Baik, hasil sebut tadi bang. Gamokkah kita bila bunyi bang tak pergi semayang? Kalau orang panggil kenuri, musim cuti sekolah kenuri kena 16 kenuri, pergi semua. Pasal kopi semua, kalau tak pergi tak gamak. Orang panggil kenuri, walaupun banyak kenuri, pergi kalau tak pergi rasa tak gamak. Bang, pagi azan sehari 5 kali, sekali pun tak pergi, gamak. Tu pun kalau kena orang curi dia tu hilang, kereta hilang lah. Orang buat naya kat dia lah, pegang dada. Apalah dosa saya? Masa aku buat kata aku, dosa aku campur. Aku dapat tanya dosa apa? Orang dia tanya apalah dosa saya? Salah apalah kata dia ni. Kenuri tu kalau orang jemput sekali. Tapi tak gamak. Dah cerita, tak gamak. Ikhtiar nak pergi juga. Bang, dah itu patutnya tu. Kalau tak pergi surau, tak pergi masjid tu, dia panggil kembali tu sapi. Kenal tu tak pergi. Besok jumpa perkara ni. Pemerintah kuat tak pergi, orang lain semua pergi, orang tak pergi. Memang pagi sekali pun tak pergi, yang gaduh dah. Yang masjid tu pagi sekali 5 kali, sekali pun tak pergi. Gaduh pun. Pandai. Bukan boleh ada masuk. Tiba pergi. Kalau pagi sekali semua pergi dah. Yang orang duk bang untuk bila daripada muda ke tua, sekali pun tak pergi. Tadilah bang orang tua tu suruh cik tu tidak bang. Ada orang aku dia bang. Bini pun dengar lagi dia bang. Tu sacuit balik main tunggu di rumah. Apa ni bang? Dia buat dia main rumah. Apa tak main takut. Tadilah kau balik main rumah. Terus ada. Mai. Jadi biar hati itu hidup. Saya biasa jumpa dia tidur tengah sekali. Kadang-kadang dia lalu saya passion. Ada seorang tengah sekali. Dia main dengan ceramah pun dia dengar kuliah. Tidur terletak. Aku di dalam muda tidur terkejut kau tak mau tembak hujung kau tak mau tidur terletak. Tapi dah tua sangat.
Tuan-tuan sebab tidur terlentang. Main tidur hanya tidur lama terlentang. Saya banyak mati. Ni awak ni yang mari baju tidur terlentang ke waktu mayang tidur terlentang. Saya tak larat subuh. Memang tak larat subuh. Patu dah tak larat kagak main. Saya pun tidur terlentang. Saya tak boleh dengar bang. Tak dengar bang nak kena tidur kok sampai masjid tidur terlentang. Bagi nak kata gitu. Tu tak larat gagak tidur mati nak apa. Kita sihat belum cerah. Kepala mak lepok kopi apa tak kan. Dibai semua. Langkat dah tukar ali lah, ginsing lah, mahkota dewa lah, semua nenek berdarah. Tapi baru tu pun tak larat. Tak larat. Makan kopi larat. Cuma tak larat. Jaga orang pada ni. Panggil dia pergi. Panggil aku lagi. Tamu lah. Tak boleh tu. Kopi macam-macam kopi. Gantung rumah macam-macam. Cuma tak larat juga. Itu. Kalah semua tapi banyak-banyak tak kata tak tu. Bagi. Seorang lagi saya jumpa tu dia orang sama gagak meninggal. Saya cerita baik dia. Sama gagak meninggal. Seorang lagi Islam membela. Saya dah mengajak selama dia main. Dulu dia jalan pokok-pokok main. Lepas pada tu tak larat dia pun semua. Dia suruh anak dia beli kereta auto. Tak larat pun semua. Bawa kereta terletik tu. Wira terletik. Paki tepi surau. Saya tengok dia turun ni tuan-tuan merangkak terletik sampai nanti. Dia turun tu pagi tu. Dia turun merangkak. Balik lagi pula merangkak naik kereta. Bukan dia cacat dah. Tua tak larat. Tapi pantang tapi masjid. Pantang tapi juga. Tuan-tuan, kalau kita yang sihat-sihat ni tak boleh nak berkorban, tuan-tuan sekalian. Saya mengaji pun sampai Borneo abang kat saya. Dia kata, Ustaz, anak saya pergi mengaji. Borneo abang. Anak saya pergi mengaji kat Ustaz. Anak kecil tu rumah 5 orang. Kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun kau sekolah. Siapa pun tak ada di rumah. Tapi nak ngaji juga ni. Tinggal anak tawakal di rumah. Kunci pedayang pergi ngaji. Lepas ngaji lari balik. Kau sekatan ni. Tuan-tuan sekalian, tinggal anak. Berkat nak tinggal anak ni. Tapi duduk jahil buat apa semua tawakal Allah. Kunci pintu. Tinggal tak dari tiap-tiap minggu baru punya anak mengaji. Sanggup tinggal anak 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Lepas tu kunci lari pergi mengaji. Pah mayang, pah mayang lari balik cepat apa semua. Itulah. Kalau kena kita, atau kita sanggup nak tinggal. Orang lain susah lagi banyak. Kerana dia ingat dah jadi dibuat juga macam semua. Depa ni tuan-tuan sekalian, bila kita lupa, tuan-tuan sekalian, nak banding dengan kita, tuan-tuan sekalian, ada orang buat, boleh buat, tuan-tuan sekalian. Baik, tambah kita tak dapat tu bab cerita tadi haji tu saya kata panjang, tuan-tuan sekalian. Tak tahulah nak habis bila. Tuan-tuan tunggu sampai saya tak harap. Bila hak tu, bila hak bang tadi itu maknanya lafaz yang ditanya kita kena jawab. Siapa paling besar daripada Allah? Hang ucap ke tak ucap? Kalau jawab hanya Allah salah. Kalau hang tak bismillah, apa jawapan? Di dunia tak ada jawab dah, akhirat tak jawab. Tapi ada satu lagi kalimah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz ini tuan-tuan sekalian, orang buat haji dan umrah saja semua lafaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalah, panjang. Kesimpulan dia, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang, ya Allah saya sedang datang, ya Allah, ya Allah saya datang, ya Allah. Maksudnya kenapa tiba-tiba kita jawab dulu? Pada yang ini jawapan daripada orang. Ada macam azan tadi, panggilan kita kena jawab. Mana hak jawab kita tak dengar, sendiri faham. Faham tak? Panggilan tadi dengar, jawapan tak dengar. Yang ini panggilan tak dengar, tapi hanya ada jawapan saja. Saya datang, ya Allah. Ya saya datang, ya Allah. Yang ni pun macam tu juga. Hati kena hidup. Hati kena hidup. Kenapa orang nak pergi haji dia sebut kalimah ni? Orang buat haji sebut kalimah ni. Itu kenapa? Sebab kita nak janji dengan Allah, pasti kita nak pergi. Masa Nabi Ibrahim panggil dulu, kita sahut labbaik, saya datang ya Allah, saya datang ya Allah. Tapi nak datang macam mana? Roh saja, kaki, tangan, mata, telinga apa pun tak ada, tak boleh datang lagi. Lepas tu kita dipindah ke alam rahim, nak datang macam mana? Ke Baitillahil Haram, saya duduk alam rahim, saya baby, bayi, bukan janin baru. Tak berkuasa lagi. Lepas tu kita mari lagi dekat. Mana nak banding daripada alam roh ni, kita sekarang lebih jauh, keluar daripada perut ibu, jadi bayi. Nak pergi macam mana masa ni, walaupun ada kaki tangan jauh lebih baik daripada alam roh, alam rahim, tapi saya masih muda. Tak apa, bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi sampai akhir bagi. Nak pergi macam mana, duit tak ada. Tak boleh kata lagi saya sedang datang ya Allah, labbaik Allah, saya sedang. Tak boleh kata lagi. Sebab duit tak ada. Ini janji. Ada kita ingat. Kalau kita hutang dengan orang lagi, kita tak bayar, kita susah hati. Kalau kita berjanji dengan orang lagi, kita tak tunai janji kita. Kita ingat tak kita berjanji dengan Allah, pasti kita nak. Masa bila kita janji? Masa kita miskin, yang amat miskin. Masa dia alam roh, ada roh saja, apa pun tak ada. Maknanya kena pegang janji. Kadang-kadang orang mentah-mentah dah sampai dah. Orang buat kebun pisang dah sampai dah. Orang belah lembu dah pergi dah. Koprak tak sampai lagi. Engineer kelang tak sampai lagi. Kontraktor tak sampai lagi. Macam mana? Macam mana? Kalau dia, aku belah lembu dah boleh pergi dah, yang kontrak Mercedes 3-4 biji dah pakai. Rumah sampai 2 biji, 3 biji, Aziz tak pergi. Dia macam mana cerita? Rumah sebiji sudah lah, bini pun seorang. Tak, ni rumah saya apa pelik tak kalau kita pergi lah ni. Ni rumah siapa? Ni rumah bini saya. Bini apa dah rumah tak? Ni rumah bini saya. Rumah bini lain, rumah dia lain. Tak apalah tentuan kalau kita dah haji. Tapi soalnya, kenapa haji tak pergi? Entah apa. Orang kata tuan sekalian tak mampu, tak mampu, tak mampu. Kita kena ingat, Tuhan kira. Kau kira-kira, hang kata tak mampu, tak mampu, televisi apa biji dah tukar. Tak mampu, tak mampu, handphone tahu sebiji. Tak mampu, tak mampu, kasut hak 200-300 orang pasang. Seluar penuh lemari. Baju sampai nak runtuh lemari. Tak mampu, tak mampu, tak mampu. Ingat Tuhan tak kerti kira, kan tak makrifah, tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mampu, tak mampu, kereta saya tukar punya kali dah apa semua. Pergi haji dulu selesai. Saya dulu ni nak pergi haji, daftar haji pun dah. Maybank ada akaun, Public Bank ada akaun, BSN ada akaun, Bank Islam ada akaun, Bank Rakyat ada akaun. Tak buat haji tak ada. Dia kata ustaz, kalau Tuhan nak hantar, tak ada ekor tabur haji pun sampai. Pandai Menunggu dia ni betul.
Bagi ini tuan sekalian, memang tak mimpi. Sebab apa? Itulah hati dia tak hidup. Dia tak dengar panggilan tau. Tapi kalau orang dengar panggilan tu, masa alam roh dia tak lupa. Sebab apa kita lupa? Macam kata lah, kita dah senang sekarang. Dulu kita apa pun tak ada. Sekarang kita dah senang, mewah apa semua. Kita lupa janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita janji nak beli kereta, ada kita janji nak rumah mewah, ada kita janji kita tak ada janji apa, tak apa, ada rezeki pakailah apa semua. Tapi janji yang dulu clear. Ini kena clear dulu. Ada orang tak tahu pergi umrah, tak tahu. Haji tak pergi, pergi umrah 1000 kali pun tak kerja. Tak selesai. Kita hidup ni tuan sekalian, nak hidup aman bahagia lepas balik haji. Bukan kita rasa bahagia. Dia tak rasa bahagia. Tinggal nak tukar kereta, haji tak pergi lagi, tukar juga. Kilat juga pergi, tukar. Tahu? Ingat nak membesar rumah, rasa terkilat juga. Haji tak pergi lagi, besar juga. Tak? Ingat nak beli handphone mahal, handphone semua, haji tak pergi lagi, beli juga. Dia ni tak syok tau. Tak syok. Itu. Tapi kalau kita pergi haji tau, pergi haji, balik-balik tu, haji dah selesai dah. Dah selesai dah. Okey, kita ingat nak berjatuh rumah sikit pun tak ada masalah. Ingat nak tukar kereta sikit pun tak ada masalah. Kita tak selesai. Kita rasa lapang. Jangan beri tua sangat sampai kita tak rasa nikmat lepas haji. Saya rasa sebelum pergi haji dengan lepas pergi haji, seselesa banyak. Tak buat apa pun tak lalu. Tukar rumah semua tak lalu. Kita bagi orang yang beriman, dia rasa benda tu tahu. Dia rasa tapi buat juga. Tu cerita dia. Tak best. Kat kereta pun tak seronok, bawa besar pun tak seronok, buat apa tak seronok. Sebab kita tersangkut lagi janji kita dengan Allah. Bila saya tu terselengkap. Ini nak jangan beritahu boleh nak datang haji balik-balik mati. Tak ada rasa nikmat lepas haji. Lepas tu kata Nabi sebut, bagi orang yang mampu pergi haji, tiba-tiba dia tak pergi haji, dia boleh pergi haji, tiba-tiba dia tak pergi. Kata Nabi, sila pilih, nak mati Yahudi ke mati Nasrani. Kita pilih. Kita tak ada kisah. Batu tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, siapa nak kadang-kadang tak boleh. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kau daftar haji pondok, ikut tabur haji pondok, umur pencen, umur 55 dapat kita duit sepinung cukup apa haji. Aku nak bintang ni juga. Tak boleh lah makcik, orang ni dah daftar lama dah semua. Kena tunggu queue pun. Kalau aku mati lah ni, hantar jawab. Cemil pula. Tu saya tak boleh jadi orang tua ke pakcik tu. Minta dia, well dulu kan tak daftar. Ada mula nak pergi dulu. Dia tak payah popang yang tu haji. Akhirnya tak apa lah pergi lah pakcik. Kita potong queue berapa orang dah. Muda-muda nak kenal apa? Lah ni atuk pergi siap. Kalau tak boleh pergi, orang hantar kata tuan ditawarkan pergi haji tahun ni sudah cukup, duit tak cukup lagi, kita boleh tangguh. Ni duit segitu je dah. Dia lah ni sangkut dua benda tau. Ada duit tak lebih lagi, tak berapa, ada semua. Kalau tak sampai kota, tentu saja sampai kota duit tak ada pun tak boleh. Hak mana boleh clear dulu. Semua pergi kekah tak haji pula. Kalau aku mati tak jawab. Oi. Nyong tu cerita dia. Betul lah dia jadi. Tentu orang minta tu haji tahu. Buat dia nyong baru dapat 60,000 itu nak pindah dan semua. Tak boleh jawab, mesti tu menjawab. Nak apa? Ni aman-aman datang haji ke tak? Esok. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, baru kita ada cita-cita. Baik. Kalimah labbaik Allahumma labbaik ni tu. Mana ada orang kata, saya saja orang tak kata. La ilaha illallah, la ilaha dapat pahala. Subhanallah, alhamdulillah, wa dapat pahala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dapat pahala. Ghayru Allahu akbar dapat pahala. Ada kisah saja mari tuan. Malam ni mai kita takbir ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Boleh dah kata betul. Papa mayang tu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Tu saya kata tak dapat pahala. Saya tahu gila aku. Buat tu gila habis dah satu orang. Papa mayang duk talbiyah.
Apa kerja? Itu. Kecuali kalau kursus haji nak latih kata kalimah tu kata di sana. Bolehlah. Kalau nak tukar lah ni musim-musim ni kita tak usah kata lah. Astaghfirullahalazim kalau ilah hantar kita tukar salawatullah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu. Kita tak iman ni lah. Sebab tak boleh kata. Pakai baju nak pergi haji duduk berjalan pun tak kata lagi. Tak boleh kata lagi. Naik kapal terbang turun sampai Jeddah tak kata lagi labbaik Allahumma labbaik. Turun pergi Madinah tak kata lagi. Daripada Madinah nak gerak tu buang baju semua pakai kain ihram bagi lelaki-lelaki tak kata lagi. Turun pergi sampai di Bir Ali, masuklah masjid Bir Ali, sembahyang sunat 2 rakaat, niat ihram. Saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya. Tak kata lagi. Naik atas baru bergerak barulah labbaik Allah kami sedang datang ya Allah. Ya Allah kami sedang datang. Betul-betul baru kata. Betul-betul kalau orang betul-betul faham makna tarbiyah tadi, sembah memang sembah tuan-tuan sekalian. Kita kata semula di alam roh ni boleh kata umur 50 dah, umur 60 dah, lalu accident 2 kali accident mujuk tak mati, macam-macam ragam apa semua dan lagi sampai. Batu dia kata dengan penuh keinsafan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sebab tu bila masuk dalam Masjidil Haram je tak sunat kata. Masuk tu macam orang tu. Dia dah masuk je labbaik Allahumma saya datang. Dah masuk dah. Tak payah duduk labbaik saya datang. Tahu dah masuk. Nampak ni? Nak cerita kata saya sedang datang, sesedang datang. Betul tuan sekalian. Kalau kita cari duit, kita suruh duit apa semua, memang kita ada tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong. InsyaAllah 3-4 hari lagi kita akan sampai 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Bagi yang belum pernah mengerjakan haji, sah kita tak pernah berada lagi 9 Zulhijjah di Arafah. Tak pernah ada. Maknanya kita ni sekurang-kurangnya seumur hidup sekali 9 Zulhijjah kita tak ada rumah. Zulhijjah kita tak duduk di tempat kerja kita. Zulhijjah kita tak duduk di market, kita tak duduk di rumah, kita tak duduk di padang. 9 Zulhijjah tahun itu kita duduk di Arafah. Baru kita sedang mengerjakan haji. Sekurang-kurangnya kalau umur kita 50 tahun, 50 kali 9 Zulhijjah, sekali sekurangnya kita sedang bersimpuh di bumi Arafah. Bila Allah Ta'ala tentu sekali doalah pada Allah Subhanahu wa taala proper sekali. Ya dah lagi dah kalau boleh nak duduk lagi. Tak duduk tak lain. Sebab tu tuan sekalian bila kita duduk di padang Arafah 9 Zulhijjah insya-Allah dalam berjuta manusia aku salah seorang duduk di sini. Kalau seorang sebab apa? Dia sampai di Mekah sekalipun duduk di Mekah, pergi haji dah siap dapat pakej semua, ambil pakej haji sekalipun. Ya, kalau 9 Zulhijjah kamu tak sampai, tak dapat haji kamu, balik tahun depan buat semula. Jadi umrah saja. Ini cita-cita kita 9 Zulhijjah kita apabila isteri kita sekali sedang berada di Arafah. Kita tak ada di sini. Kemungkinan besar. Dan memang kemungkinan besar lah. Dan memang confirm lah rasanya 9 Zulhijjah bukan habuat kita lagi yang tahu. Kalau boleh sampai tu kira wali lagi 20. Tak lah aku. Saya pun 9 Zulhijjah tahun ni tak duduk di Arafah. Tentu sekali. Kita, isteri kita, lepas tu habis dah zakat tu, harap-harap anak kita semua duduk
paling kurang sekali. Sebab Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Tuan-tuan sekalian, kekuatan tuan-tuan faham, walaupun tak faham banyak bab haji. Oh, 9 Zulhijjah yang lepas-lepas dah aku tak duduk lagi. Maknanya belum menunaikan haji. Bila kita duduk berkhemah di Arafah selepas gelincir matahari 9 Zulhijjah, barulah benar kita buat haji. Betul tuan-tuan. Kalau buat haji sampai sekitar rahim 9 Zulhijjah, hari Arafah, kita dah takbir raya. Allahu Akbar. Sehari sebelum raya. Depa sana siap berhaji tak takbir raya. Hari raya hari 10 Zulhijjah, kita takbir raya lagi. Hari 11 Zulhijjah, kita takbir raya lagi. Hari 12 Zulhijjah, kita takbir lagi. Hari 13 Zulhijjah, kita takbir. Tahu dah hari 3 ni hari apa? Hari orang selesai buat haji. Selesai. Apa ni? Kita pun selesai buat korban, selesai takbir. Maka kalau siapa yang terhutang lagi, dia balik tawaf sa'i. Kalau tawaf siap-siap dah, selesai habis dah. Selesai habis. Alhamdulillah, Allah hantar saya 2 kali buat haji. Dan memang betul kita dah pergi haji. 2 kali saya tengok. Hari yang ke-13 tu, hari yang melontar di akhir tu, yang berapa? Yang ula 7 kali, Ustaz 7 kali, yang beratul pupuk 7 kali. Saya tengok dengan mata kepala saya. Hari yang terakhir, hari 13 terakhir kita buat korban. Bila dia melontar yang akhir, selesai dah. Bah, aku tunggu nak balik ke Mekah, balik dah apa sunat. Saya apa boleh pakat. Tengok, dan kita sendiri pun tak tahan. Ada teriak pucuk dinding. Ada kawan yang teriak pucuk dinding. Duk teriak di tiang, teriak di beleleh mata. Kenapa teriak? Baru hari ini boleh selesai janji aku. Sejak aku janji di alam ruh dulu. Mari pindah alam rahidu, alam lain tak tahu nak jadi lagu mana. Beranak keluar ke dunia ni jadi bayi, tunggu-tunggu besar. Waktu ni kita ni butuh ni kereta sakit demam tak mati. Sampailah boleh selesai. So saya tengok leleh air mata. Saya pernah tanya makcik, dia boleh ikut kulit saya apa? Dulu ni tak kenal saya masa pergi kenal haji. Kalau dia tunjuk balik-balik haji, kita ikut tak berhenti ke depan ni. Dan dia tak ada, saya beritahu dia jarang dia. Tanya, nampak tanya kamu. Dia boleh. Kamu asal rumah mana? Lepas Pak Haji ni, lepas hari melontar akhir ni, teriak, asal rumah mana? Ya Ustaz, tak pandai nak cerita rumah nak teriak. Asal rumah mana? Dia rasa gini dia nak cerita, macam orang ni mengandung. Lepas tu beranak. Orang mengandung dia dalam ringkang, lepas tu beranak. Dia faham, orang perempuan faham, orang lelaki kita tak faham, tapi kita beranak. Nak cerita kata selama ni duk bawa ni tiba-tiba beranak selengkap. Semua. Itulah orang bahagia. Tanya kawan-kawan kita pernah bahagia. Lepas kita melontar tu, kita rasa macam satu benda yang sangat berat atas kepala kita, tanggungjawab tapi jatuh turun. Salah apa? Tuan-tuan sekalian, siapa nak rasa? Baru kita balik tu kita rasa syok, rasa tenang, rasa lapar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita buat haji ni untuk kita rasa nikmat. Semua sembahyang, puasa, zakat, haji ni supaya dapat kita rasa nikmat. Kita rasa nikmat gugurnya tanggungjawab, zimah yang kita bawa daripada alam ruh. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, mungkin mak bapak kita, bapa handai kita sekarang sedang bersiap sedia untuk menyelesaikan zimah tanggungjawab hidup dan kepala kita. Kita doakan moga mereka Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah izinkan mereka menyelesaikan tanggungjawab yang mereka janji di alam roh, dan mereka dapat haji yang mahu. Dan kita bercita-cita untuk menyelesaikan dan juga nak rasa kecapi nikmat 9 Zulhijjah. Kita tak duduk tanah, kita duduk bersama-sama di umat Islam di seluruh dunia di Arafah dan duduk di dalam. Semua semua hidup sekali.
Kita tak boleh. Kalau umur kita 50 tuan-tuan, berapa kali dah kita terlepas 9 Hijjah. Berapa kali dah kita terlepas, duk merata tuan-tuan sekalian. Biarlah satu kali kita berada di bumi Arafah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita tidak dapat mengerjakan haji, Allah bagi peluang untuk kita buat korban, meraihkan raya haji. Buatlah korban, kita tahu buat, kerana dia ibadah yang sunat buat kita tahu. Serasa sekadar itulah ceramah saya pada malam ini yang panjang lebar saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Saya ucap terima kasih banyak-banyak tuan sekalian kerana sudi mendengar ucapan saya pada malam ini. Dan saya ucap dan mohon maaf kalau ada kasar bahasa dan salah silap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.